slot seterusnya, anda akan mempelajari topik memantapkan penggunaan kata tugas iaitu kata hubung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rashidah binti Baharudin, merupakan guru bahasa di kampus kejuruteraan Universiti Sains Malaysia. Untuk makluman semua, terdapat 4 golongan kata dalam bahasa Melayu iaitu yang pertama, kata nama, yang kedua, kata kerja, yang ketiga, kata adjektif dan yang keempat, kata tugas. Jadi, untuk hari ini saya akan memfokuskan kepada kata tugas sahaja. Kata tugas pula terbahagi kepada 9 jenis iaitu yang pertama, kata sendi nama, yang kedua, kata hubung, yang ketiga, kata tanya, yang keempat, kata seru, yang kelima, kata bantu, yang keenam, kata penguat, yang ketujuh, kata pemberi, yang ke-8, kata perintah, dan yang ke-9, kata bilangan. Untuk hari ini, saya akan membincangkan kata hubung dengan anda semua. Kata hubung bermaksud kata yang digunakan untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, dan ayat dengan ayat untuk membentuk kata majmuk. Kata hubung boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu yang pertama, kata hubung gabungan, yang kedua, kata hubung pancangan dan yang ketiga, kata hubung berpasangan. Oleh itu, mari kita lihat satu persatu dimulai dengan kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ini bermaksud perkataan yang menghubungkan 2 atau lebih klausa yang sama tara. Sama tara di sini bermaksud lebih kurang sama. Kata hubung yang menunjukkan urutan melibatkan kata dan, kemudian lalu. Contoh ayat yang pertama, Azin dan Bon Kiat pergi ke Pulau Pinang. Untuk ayat ini, saya menggunakan kata hubung dan. Contoh ayat yang kedua, pemandu bas itu membaca doa lalu memulakan perjalanan. Contoh kedua ini, saya menggunakan kata hubung lalu. Seterusnya, kata yang menunjukkan pertentangan seperti atau dan tetapi. Contoh ayat yang pertama, awak suka warna merah atau hijau. Di sini saya menggunakan kata hubung atau. Ayat yang kedua pula, baju itu sungguh cantik tetapi harganya mahal. Di sini pula saya menggunakan kata hubung tetapi. Manakala kata yang menunjukkan keserentakan seperti serta dan sambil. Contoh ayat yang pertama, guru serta murid-murid sedang bersenang di padang sekolah. Ayat yang pertama ini saya menggunakan kata hubung serta. Contoh yang kedua, mereka berbual-bual sambil makan kerupuk. Untuk ayat yang kedua, saya menggunakan kata hubung sambil. Kita lihat pula kata hubung pancangan. Apa itu kata hubung pancangan? Kata hubung pancangan ialah digunakan untuk menyambung klausa-klausa yang tak setara iaitu klausa bebas, klausa utama atau klausa induk dengan klausa tak bebas, klausa pancangan atau klausa kecil. Kata hubung pancangan ini juga terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama, kata hubung pancangan relatif, yang kedua, kata hubung pancangan komplement dan yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan. Yang pertama, kata hubung pancangan relatif yang melibatkan kata hubung yang
menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil. Contoh ayat, Dak yang berambut pendek itu adik saya. Yang kedua, kata hubung pancangan komplimen melibatkan kata bahawa, menghubungkan klausa pelengkap kepada satu klausa utama. Contoh ayat, Pak Mat menyatakan bahawa anaknya akan pulang esok. Yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung ini melibatkan beberapa perkataan, contohnya walaupun, hingga, semoga, supaya, agar, telah, kerana dan jika. Kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. Contoh ayat. Ayat yang pertama, nenek tidak terangkat beg itu walaupun ringan. Dalam contoh ini, saya menggunakan kata hubung pancangan keterangan walaupun. Ayat yang kedua pula, orang tua itu berdoa semoga keluarganya sentiasa sihat. Dalam ayat yang kedua, saya menggunakan kata hubung pancangan semoga. Contoh ayat yang ketiga, pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Dalam ayat ini pula saya menggunakan kata hubung kerana. Seterusnya, mari kita pelajari kata hubung berpasangan. Kata hubung ini digunakan berpasangan dalam ayat. Mari kita lihat kata hubung berpasangan yang pertama yang membawa maksud menunjukkan pertentangan. Contohnya walaupun dan namun. Contoh ayat, walaupun dia bijak, namun dia tidak sombong. Masih lagi menunjukkan pertentangan, kata hubung berpasangan yang kedua, sungguh pun tetapi. Contoh ayat, sungguh pun dia hidup mewah, tetapi dia tidak pernah meninggalkan suruhan Allah. Kata hubung berpasangan yang seterusnya menunjukkan sesuatu yang semakin bertambah. Penggunaan kata berpasangan semakin. Contoh ayat, kesihatan Datuk semakin hari semakin merosot. Kata hubung berpasangan untuk menyatakan persamaan dengan yang lain boleh menggunakan perkataan sama ada ataupun. Contoh ayat, Suhaili harus membuat keputusan sama ada mahu mengikut ibu bapanya ataupun tinggal bersama neneknya. Kata hubung berpasangan seterusnya menyatakan maksud serta atau di samping itu menggunakan perkataan bukan sahaja, malah. Contoh ayat, pertunjukan itu bukan sahaja menghiburkan, malah dapat mengumpul wang untuk didermakan kepada anak-anak yatim. Kata hubung berpasangan untuk menunjukkan sesuatu yang kurang pasti boleh menggunakan perkataan entah. Contoh ayat, jangan percaya sangat akan kata-katanya. Itu entah betul, entah tidak. Berikutnya, kata hubung berpasangan yang menunjukkan sesuatu yang mustahil boleh menggunakan kata berpasangan sedangkan ini kan pula. Contoh ayat, sedangkan dia tidak pernah menaiki kereta mewah tersebut, ini kan pula pengemis jalanan itu. Kata hubung berpasangan yang terakhir ialah untuk menyatakan maksud sama sahaja. Boleh menggunakan perkataan berpasangan baik mahupun. Contoh ayat, baik guru mahupun pelajar haruslah bersama-sama menjaga nama baik sekolah. Sesi yang ditunggu-tunggu oleh pelajar semua, latihan pengukuhan kata hubung. Okey, untuk memastikan kamu semua memahami atau tidak,
berkenaan kata hubung yang saya ajar sebentar tadi. Oleh itu saya sediakan latihan untuk kamu semua. Kamu boleh scan QR code menggunakan handphone masing-masing untuk menjawab latihan ini. Sekian, terima kasih.